Okay, so hari ni kita sambung lagi last subtopic untuk trigonometry, which is topik yang ke-9, iaitu formula tambah dengan formula darab. Okay, untuk formula tambah dengan darab ni dalam exam dia dah bagi dekat muka surat depan sekali, dia dah bagi formula tambah dengan darab. So kita tak payah hafal, cuma kita kena tahu cara nak guna formula tu. Okay, macam biasa sebelum kita masuk subtopik baru, kita recall balik subtopik yang sebelum ni, basic identity. So, basic identity ingat tak lagi? Okay, basic identity tu sama dengan cos kuasa 2 X tambah sin kuasa 2 X sama dengan 1. Okay, untuk soalan basic identity, kalau soalan suruh gunakan basic identity, dia punya jenis soalan ada dua. Satu tu dia suruh proof, satu lagi dia suruh solve. Kalau dia suruh proof, yang ini dekat soalan dah ada jawapan, kita nak kena buktikan je. Contoh yang akak bagi hari tu, kalau punca kuasa 9 tambah punca kuasa 4 dapat 5, buktikan. Macam mana kita nak buktikan? Jawapan akhir mesti dapat 5, mesti dapat yang belah kanan ni. So kita kena kembangkan ataupun kita kena ubah yang belah kiri ni supaya dapatkan 5. So macam mana? Punca kuasa 9 tekan kalkulator dapat 3. So kuasa 4 tekan kalkulator dapat 2. So jawapan akhir akan dapat 5. So dapatlah terbukti. Ada juga jawapan yang tidak terbukti. Tak ada. Kalau tak terbukti tu salah. Sorry. Kalau tak terbukti tu mesti ada salah. Tak sama. Contoh, tiba-tiba kita dapat punca kuasa 4 ni, contohlah tulis 1. So dapat 4. So kalau tak dapat jawapan sama, mesti ada something wrong somewhere. Okay, mesti sebab kena pastikan jawapan akhir mesti dapat 5. So sebab itulah kena check balik lah. Okay, kalau proof ni okay kot, sebab dalam soalan dah ada jawapan. So pastikan jawapan akhir dapat sama je. Okay, kalau untuk soalan solve ni dia akan bagi satu equation trigonometry equation. Lepas tu kita kena selesaikan. Ini macam susah sikit sebab kita nak kena selesaikan gunakan basic identity kan. So jawapan akhir sekali tu kita mesti pastikan ada satu je nama. Maksudnya contoh soalan tu dia akan bagi contohlah sin tambah sin x tambah cos kuasa 2 x sama dengan 1. Kita nak jadikan satu je nama, means sini ada dua nama kan, sin dengan cos kan. Kita kena hapuskan salah satu supaya nanti contohlah akhir sekali dapat cos x sama dengan 1. Kita nak jadikan sini supaya kita dapat cari x tu berapa. Contohlah x dapat 90 darjah, lagi satu x dapat 270 darjah. Contoh. Jawapan akhir nak macam ni. Ni jawapan akhir dia. Okey. Ni kalau dia punya pusingan tu x ni 1. X 1 dapat 90, 270. Contohlah kat sini ada cos 2x. Bila cos 2x, okay, kita ada 2 kat sini kan. So x kita akan dapat 90 bagi 2 lah, 45. 270 bagi 2 dapat berapa? Macam tu. Okay. So sekarang ni kita try satu soalan untuk solve basic identity yang kita nak kena guna untuk jenis ni. Okay. Alright, so cuba try. Dia punya basic identity kan. Okay, soalan dia kita buat soalan ni. 2 cos kuasa 2 x tambah sin x sama dengan 1. Guna basic identity untuk selesaikan. So apa kita boleh buat? Ni, basic identity kan ada cos kuasa 2 kan. So kalau kita cos kuasa 2 ni sama dengan berapa? Kan kalau cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2 dapat 1. So kalau cos kuasa 2 dapat apa? Sin ni pergi sebelah. So dapat 1 tolak sin, betul. So ni 2 dalam kurungan 1 tolak sin kuasa 2x tambah sin x sama dengan 1.
So sekarang nampak tak, daripada kita ada dua nama, ada cos, ada sin, sekarang kita ada sin sahaja. So lebih mudah kan. Maksudnya sekarang equation tu dah jadi lagi simple daripada sebelum ni. Sebab kalau sebelum ni ada dua nama, sekarang dah ada satu nama, cumanya ada kuasa 2, tak ada kuasa 2. So bila ada kuasa 2, tak ada kuasa 2, senang je, kita hapuskan je. Tapi before that, kembangkan dulu. Kembangkan dulu. Dari 1, 2 tolak 2 sin kuasa 2x tambah sin x sama dengan 1. So sekarang susun ikut macam nak tekan kalkulator EQN tu kan. Bila ada kuasa 2 tak apa, sebab kita boleh guna EQN. So susun, pastikan ni positif, so bawa pergi sebelah. Negatif 2 sin x ni bawa pergi sana. So akan jadi macam ni, positif 2 sin kuasa 2x. Okay, bila ni bawa pergi sana, semua kita bawa pergi sana jugalah, sebab kita nak samakan dengan kosong. So akan tolak sin x sama dengan 1 tolak 2, negatif 1. Salah. Kita nak samakan dengan kosong. So yang ni 2 bawa pergi sana, jadi 1 tolak 2 dapat negatif 1 sama dengan kosong. Macam tu. Okay. Lepas tu tekan kalkulator. Ni kalkulator. Pergi ke EQN, degree 2. A adalah 2, B negatif 1, C negatif 1. So dapat X1 1, X2 negatif 1/2. So macam ni. X tulis sin tau, jangan lupa sin, sebab kita kat dalam tajuk trigonometry. Sin X sama dengan 1, bagi 1. Sin X sama dengan negatif 0,5, means negatif 1/2 lah, buat dalam pecahan. Okey. So bila kita dapat ni, jangan lupa kita tinggal satu step. Bila dah dapat jawapan 1 dengan negatif 0,5, kita buatlah sini. Okay, kalau X tu sama dengan 1, kita nak tinggalkan kosong. So X tolak 1 sama dengan kosong. So ini kita punya yang pertama. So buatlah kat sini, sin X tolak 1 sama dengan. Lepas yang kedua, jawapan kita berapa? Negatif 1/2 kan. So kalau nak tinggalkan kosong, dapat X tambah 1/2. Okay. So yang kedua ni, kita tak nak ada kat bawah, so bawa dari atas semua. So jadi kat sini 2 darab X, 2X tambah 1/2 darab 2, 1 sama dengan kosong. So ini kita punya dalam kurungan yang kedua. So dia akan jadi 2 sin X tambah 1 tutup kurungan sama dengan kosong. Okay. Lepas tu barulah tulis yang jawapan akhir tadi. X sama dengan 1. Sama kat atas ni. Sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan negatif 1/2. Okay, sekarang jawapan akhir dia, kita tekan shift sin. Okay, shift sin. Jarak sikit. Sin X sama dengan negatif 1/2. Okay, tinggalkan X seorang. Shift sin berapa dapat? Okay, tekan kalkulator, shift sin 1. Answer. Shift sin 1 dapat 90. Okay. Tapi ingat, bila kita buat soalan trigonometry, jawapan X ni mesti lebih daripada 1. Jadi kita tengok ni sin X sama dengan 1. Sin kat sini positif. Bila sin kat sini positif, bila kita buatlah benda ni. Bila sin ni positif, so kita gerak ke atas, betul tak? Kita gerak ke atas. Kita gerak ke arah atas. Lepas tu kita equal
tu positif 1 juga. So maksudnya dekat mana yang sin positif. So C-A-S-T, cast. Sin positif kat mana? Dekat all dengan dekat sin ni lah. Sukuan pertama dengan sukuan kedua. So sukuan pertama dengan sukuan kedua kat sini tak boleh buat. So segitiga kita macam ni kan. Macam tu. Okay. Dia berhenti kat sini ni dia punya macam kita nak berhenti kat situ lah. Okay, aku tunjuk. So kita gerak daripada kosong. First kita akan berhenti kat sini 90 darjah. Dah dapat. Second kita gerak lagi. Kita akan berhenti kat sini. Berapa? 180 darjah. Okay. Okay. 180 ni. $180. Kalau akak tengok jawapan kan, dia kata 180 ni bukan. So maksudnya 180 dia dah termasuk dekat sukuan ketiga. Okay. So jawapan dia 90 je. Sebab 180 dah termasuk kat sukuan ketiga. Okay. So yang ni pula sin X sama dengan negatif 1/2. Okay, kita akan dapat X sama dengan 30 darjah. Okay. So sin positif. So kita akan gerakkan arrow ke atas lah. Kita akan gerakkan arrow dia ke atas. Lepas tu equal to negatif. Equal negatif ni maksudnya kat mana yang cast ni kan. Kat mana sin negatif. So sini sin positif. Sini sin positif. So dia punya segitiga kat sini. Okay, sekejap. Segitiga dia dekat sukuan ketiga dengan sukuan keempat ni. So dia 30 darjah kan. So daripada kosong berat 30. Macam ni lah. 30.
Di sini 230. 30. Okey. So, masa pusingan pertama, kita pusing dia ke atas kan. Pusingan pertama, dia berhenti kat situ. Ya. Pusingan pertama, dia daripada kosong ke atas, dia akan berhenti kat sini. Palang yang pertama, palang segitiga ni, dia berhenti kat situ. So, 180 tambah 30, dapat berapa? 210. Okay. So, bukan X 30, tapi kita punya yang betul-betul tu, yang 30 ni yang dalam segitiga tu, 30. Tapi, bila kita tengok kat mana yang sin negatif ni, X kita dapat 210 darjah. Okay, yang kedua kita dapat kat mana? Kita gerak lagi, berarti dekat sini. So, 360 kalau 30 dapat 330 darjah di sini. So, jawapan akhir concludekan semua ni. X sama dengan berapa? X sama dengan, ambillah 90, 210 dengan 330.